Selamat datang kepada semua yang berkunjung ke channel ini. Terima kasih kerana telah memberi sokongan kepada kami dalam membangunkan channel ini. Topik untuk minggu ini tentang pokok bunga emas yang ramai di antara kita mengetahui cerita atau belajar tentang ufti yang dihantar oleh negeri-negeri di tanah Melayu kepada kerajaan Siam, iaitu pokok bunga emas. Pokok bunga emas dikenali sebagai pokok wang atau potpourri, merupakan penghormatan sebagai negeri yang berada di bawah tanah jajahan Siam. Ianya sebagai lambang kesetiaan, dan ini yang dilakukan oleh negeri-negeri Terengganu, Kedah, Kelantan kepada kerajaan Siam atau kerajaan Thai pada satu ketika dulu. Dan topik inilah yang akan kita bincangkan untuk siri sejarah di haluan kiri pada hari ini. Teruskan bersama kami. Sebenarnya di Thailand ketika itu bukan sahaja raja-raja dari negeri tanah Melayu yang menghantar bunga emas. Ini turut juga merupakan cara bangsawan-bangsawan di Thailand untuk mendapat atau telah mendapat penganugerahan gelaran yang lebih tinggi dan dikenali sebagai Golden Bush dari Maharaja Siam. Tradisi menawarkan pokok bunga emas ini atau pokok wang ini kepada Maharaja Siam tidak ada bukti yang jelas bila ianya bermula. Namun tulisan Siam di tanah Raja Borom Ratchai Mahaputaranko yang bersahabat dengan Portugis membuktikan bahawa Portugis juga menghantar bunga emas kepada Maharaja Siam untuk meminta pertolongan agar tentera laut di Raja Siam membantu mereka ketika berada di Melaka. Ini berlaku kerana Portugis di Melaka sentiasa sahaja menerima serangan-serangan dari Kesultanan Melayu yang berada di sekitar Melaka untuk merebut dan merampas kembali Melaka. Serangan ini juga berlaku melalui laut, iaitu dari Aceh dan dari negeri-negeri di sebelah seberang Selat Melaka. Portugis yang berkubu di Melaka sering kali menjadi mangsa serangan. Begitu juga dengan pedagang-pedagang Portugis yang menggunakan laluan Selat Melaka. Jadi, tentera laut Ayutthaya berjaya membantu Portugis mengelakkan kota Melaka menjadi mangsa serangan. Ini berlaku kerana Portugis turut menghantar bunga emas dan perak sebagai penghormatan dan persahabatan dengan kerajaan Ayutthaya Maharaja Siam. Tradisi mengirim penghormatan menghantar bunga emas dan perak ini ternyata bermula di zaman Ayutthaya lagi. Ada bukti-bukti penghantaran bunga emas ini telah wujud di zaman Kesultanan Melayu Melaka sebelum kehadiran Portugis di kota Melaka lagi. Untuk melihat kewujudan penghantaran bunga emas pada zaman Ratna Kosing, wilayah kerajaan yang diperintah oleh Maharaja Siam termasuk Melayu, Lanzan, Lana, Khmer dan Kerim. Kerajaan negara-negara ini mesti mengirim pohon duit atau bunga emas dan wajib menghantar penghormatan ini kepada Siam setiap 3 tahun sekali. Manakala nilai bunga emas dan perak pada abad ke-19 setinggi $1,000 Sepanyol. Namun tidak ada peraturan tentang berapa banyak penghormatan atau nilai yang mesti dibuat kerana ianya turut bergantung kepada hasil negeri tempatan ketika itu dan nilai sesuatu yang diinginkan dari Maharaja Siam.
Sebagai contoh, negeri Alostar yang didirikan pada tahun 1735 oleh penguasa ke-19 Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin II mula membina pusat pentadbiran ke-8 negeri di Alostar, mewarisi penubuhan Kesultanan Kerajaan Kedah. Pokok bunga emas turut dihantar kepada Maharaja Siam untuk mendapat pengiktirafan membuka negeri Alostar itu. Manakala bunga emas bau adalah penghormatan yang dikirimkan juga setiap 3 tahun sekali kepada Raja Ayutthaya dari negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu, iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Patani, Nongcik, Yala, Rangge, Kubang Pasu dan Sentul. Pada tahun 1786 inilah Sultan Kedah Raja Abdullah telah termakan pujukan, dan sudah pasti pujukan itu bersandarkan nilai harta yang tinggi diterima oleh Raja Abdullah dengan nilai yang amat sukar untuk ditolak, sehinggalah British berjaya menduduki Pulau Pinang. Akhirnya berlaku penyerahan Pulau Pinang kepada British tanpa kebenaran Maharaja Siam, dan tindakan ini membuatkan kemarahan Siam kerana Pulau Pinang termasuk dalam wilayah tanah jajahan Siam. British sedar masalah ini boleh mengganggu perdagangannya di Tanah Melayu dan segera mahu diselesaikan, dan berjaya diselesaikan melalui Perjanjian Berne yang dibuat pada tahun 1826. Melalui perjanjian ini juga British mengakui Kedah adalah tanah jajahan Siam. Namun perkara yang lebih besar berlaku selepas perjanjian ini adalah titik tolak banyak pakatan sulit yang berlaku di antara British dan Siam. Walaupun tidak banyak fakta untuk melihat kenapa Raja Chulalongkorn, pemerintah Raja Rama V dari dinasti Chakri, kononnya telah mereformasi pemerintahan di Siam. Sebabnya, ketika ini telah berlaku satu perkembangan yang sangat drastik yang menarik perhatian semua apabila secara sukarela Maharaja Siam telah membatalkan pemerintahan wilayah-wilayah negara itu sebagai tanah jajahan pada tahun 1892. Keputusan yang dilihat sangat tidak logik. Siam yang merupakan sebuah kerajaan besar, sebuah negara besar ketika itu, tiba-tiba membebaskan tanah jajahannya secara sukarela. Memang tidak masuk akal untuk kita fikirkan. Namun perkembangan ini kalau kita lihat lebih jauh sedikit, ianya jelas berlaku selepas pakatan-pakatan sulit yang dibuat oleh Maharaja Siam dan pihak British di Pulau Pinang. Banyak sekali perjanjian sulit antara British dengan Siam berlaku pada tahun 1897. Perjanjian yang asasnya mengharapkan Siam menyekap mana-mana kuasa asing yang cuba bertapak di Siam dan di Tanah Melayu. Amat sukar untuk dirungkai, dan andaian jelas sudah pasti pihak British telah membelanjakan sejumlah besar wang ditawarkan kepada Maharaja Siam untuk menyerahkan negeri-negeri tanah jajahan di sebelah selatan ini. Dan akhirnya tercipta secara rasmi pengisytiharan British Siam pada tahun 1902, dan kini di Malaysia mendapat sempadan negeri seperti yang kita lihat pada hari ini, manakala negeri-negeri Melayu di sebelah segenting kera seperti Patani, Nongcik, Yala, Rangge dan Sentul
menjadi milik Thailand. Barangkali kalau bukan kerana perjanjian British Siam yang berlaku pada tahun 1902 ini, negeri-negeri Melayu yang saya sebut tadi pasti masih berada di bawah semenanjung tanah Melayu atau menjadi negeri-negeri Malaysia di sebelah utara pada hari ini. Topik kali ini tentang pokok bunga emas, dan mungkin siri-siri akan datang akan diperkatakan tentang kelicikan British menggunakan kuasa wang melaksanakan sistem pecah perintah di Nusantara ini. Dan topik bunga emas ini ditamatkan di sini. Jangan lupa kongsikan cerita ini, like dan akhirnya bantu kami dengan subscribe anda agar channel ini akan terus berkembang membawa topik-topik yang lebih menarik. Sekian, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi.